yang sangat penting bagi manusia. Kepentingan rumah tidak dapat dinafikan lagi, terutama apabila bertambahnya bilangan penduduk yang kebanyakannya di kawasan bandar. Keadaan ini sering berlaku dalam negara membangun. Fungsi rumah terbahagi pada 3. Yang pertama, fizikal, perlindungan daripada pihak lawan, binatang buas, angin, hujan dan pancaran matahari yang terik. Yang kedua, keselamatan, kekokohan, kekuatan, tidak bocor dan tidak panas terhadap rumah itu. Yang ketiga, sosial, aktiviti kemasyarakatan seperti berinteraksi dan berehat. Yang keempat, psikologi, iaitu dari segi ketenteraman jiwa. Ciri-ciri rumah sempurna ialah pertama, ventilasi, peredaran haba dan pengaliran udara dalam rumah mestilah baik. Yang kedua, terang, iaitu kedudukan tingkap dalam rumah mestilah membolehkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah, terutama pada waktu pagi. Yang ketiga, kering, lantai dan dinding rumah yang basah tidak menjegalkan pernafasan penghuni rumah. Yang keempat, sejuk, mengekalkan suhu dalam rumah. Contohnya, shielding tinggi untuk rumah rendah dan shielding rendah untuk rumah seperti di pegunungan. Okey. Tahap kebersihan yang baik terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah peredaran udara. So, udara segar mudah masuk dan udara kotor mudah keluar untuk mengelakkan bau busuk dan menjamin kesihatan. Contoh seperti buka tingkap, kipas ataupun penghawa dingin. So, yang kedua ialah pencahayaan. Mendapat matahari yang cukup untuk mengelakkan kelembapan, membunuh kuman dan serangga. Contohnya, bina rumah yang menghadap matahari terbit dan pastikan tiada yang menghalang matahari seperti pokok. Seterusnya, tempat yang diwajibkan untuk dibersihkan ialah bilik mandi. So, bilik mandi ataupun bilik air ataupun dari istilah yang lain, ruang tempat mandi ataupun tempat membuang air, membasuh dan sebagainya. Kedua, kebersihan bilik mandi perlu diberi perhatian kerana di ruang inilah manusia terdedah secara langsung kepada serangan kuman dan bakteria. So, ketiga, bilik mandi juga merupakan kawasan dalam rumah yang mudah menyebar pelbagai penyakit. Seterusnya adalah bilik tidur dan tempat tidur. Bilik tidur perlulah bersih agar penghuninya dapat berehat dan tidur dengan selesa bagi menghilangkan kelemahan fizikal dan mental serta menjaga kesegaran badan. Yang kedua, ventilasi dalam bilik tidur mesti mencukupi bagi memastikan pengedaran dan pengaliran udara yang bersih dan keadaan bilik yang normal. Contohnya, kita buka tingkap dan pengaliran udara. Seterusnya, kita dapat tidur dengan selesa tanpa sebarang gangguan. Seterusnya adalah dapur. Kebersihan dapur sangat perlu dijaga kerana dapur merupakan tempat penyediaan makanan saja setiap hari. Yang kedua, dapur merupakan bahagian rumah yang paling senang untuk kotoran dan habuk masuk melekat kerana permukaan peralatan masakan dan dinding dapur yang selalu terdedah kepada asap dan berminyak. Yang ketiga, maka dinding dapur perlulah dibersihkan dengan pencuci setiap kali selepas memasak. Contohnya, kita memakai pencuci lantai ataupun pencuci dinding. Yang terakhir, sisa makanan juga perlu dibuang dalam tong sampah bagi menjaga kebersihan dapur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang halaman rumah. Halaman rumah yang bersih menjamin kesihatan ahli rumah. Jika kita tidak menjaga halaman rumah yang tidak bersih akan meningkatkan suhu dan meningkatkan kelembapan di dalam rumah dan juga membawa banyak penyakit dan lain-lain. Kita mestilah membersihkan halaman rumah seperti mencuci tandas, menyapu lantai, mencuci kereta, memotong rumput yang panjang dan juga membuang air yang bertakung di dalam basuh supaya mengelakkan dari terkenanya denggi. Sebagai penutup, saya menyimpulkan sebagai manusia, kebersihan adalah sangat penting kerana ia mencerminkan kepribadian seseorang. Jika kebersihan rumah tidak terjaga, bukan sahaja dapat mengundang persepsi buruk orang lain, malah turut mengundang penyakit dan menghilangkan keselesaan kita dan ahli rumah untuk tinggal dalam rumah tersebut.
seperti dalam hadis yang ertinya diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan. Kerana itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi.